أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Apa khabar sedang penonton setia rancangan Tanyalah Ustaz, Detik Muhasabah. Dan Alhamdulillah, mudah-mudahan saya mengharapkan walau di mana jua anda berada, mudah-mudahan senantiasa hendaknya berada dalam keadaan sihat walafiat, dirahmati dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saya Dai Anas kembali menceriakan pagi anda pada pagi ini bersama-sama kita dalam keadaan kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian wabak COVID-19 yang melanda kita. Marilah sama-sama kita bersama dalam program Tanyalah Ustaz, Detik Muhasabah, untuk sama-sama kita muhasabah diri kita, dan dengan ujian ini mudah-mudahan menjadikan kita hamba-Nya yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Dan pada pagi ini alhamdulillah kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kita masih lagi dihidupkan, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini dalam program Tanyalah Ustaz. Terima kasih kepada yang masih sudi menonton dan bersama-sama dengan kita, alhamdulillah. Dan pada pagi ini topik yang cukup menarik yang akan kita perkatakan, yang akan kita bincangkan, iaitu asal usul wabak. Dan di studio pada ketika ini kita mengalu-alukan kehadiran al-fadhil di panel kita yang berbahagia Ustaz Dr. Nizam Abdul Qadir. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas kesedia bersama dengan kita pada pagi ini. Alhamdulillah. Dan al-fadhil Ustaz, kita akan membicarakan asal usul wabak, topik kita. Tapi sebelum itu, seperti biasa, untuk kita sama-sama hayati dan sama-sama kita bermuhasabah, kita juga mengalu-alukan kepada para penonton yang mungkin mengikuti kami sama ada menerusi TV3 maupun TV9 untuk menghantarkan sebarang persoalan atau kemusykilan, boleh hubungi di talian bebas tol 1800 881677 atau di aplikasi WhatsApp boleh menghantarkan di 011 1233 6480, atau terus sahaja tinggalkan soalan anda di laman rasmi Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Alhamdulillah. Dan seperti biasa kita war-warkan, kita bersiaran dari Seri Pentas Bandar Utama, alhamdulillah. Dan bagi anda yang mengikuti kami juga di TV3, kita akan bersiaran sehingga jam kurang lebih 8 pagi, dan di TV9 kita akan lanjutkan siaran tambahan sehingga 30 minit siaran tambahan sehingga jam 8.30 pagi. Jadi terus setia bersama dengan kami sehingga ke hujung rancangan, insya-Allah. Dan alhamdulillah para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Tanyalah Ustaz, Detik Muhasabah. Di saat dunia sedang dilanda dengan ujian COVID-19 ini, marilah sama-sama kita menghayati kupasan dan juga perkongsian daripada Fadil Ustaz. Tapi sebelum saya serahkan kepada Fadil Ustaz untuk topik pada pagi ini, terima kasih saya ucapkan kepada seluruh petugas Barisan Harapan yang sejak daripada awal bergelut dan juga berjuang untuk menangani dan juga berjuang sehingga ke mengorbankan masa-masa bersama dengan keluarga, dan alhamdulillah sehingga ke detik ini, Fadil Ustaz, kepada petugas-petugas Barisan Harapan, mudah-mudahan semuanya senantiasa berada dalam keadaan pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah, dan terus berjuang. Dan insya-Allah bagi kita putuskan rantaian COVID ini dengan kita terus kekal di rumah, dan dakwah biarlah Tanyalah Ustaz yang lakukan, insya-Allah. Dan Fadil Ustaz, untuk permulaan topik kita pada pagi ini, secara ringkas untuk kita memahami asal usul wabak, dan mungkin ada sesuatu yang Fadil Ustaz ingin kongsikan dengan para penonton. Tafadhal mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Terima kasih Dai Anas, sidang penonton muslimin muslimat, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin, insya-Allah. Penyakit ini adalah salah satu daripada ujian Allah Subhanahu wa taala, ya.
di mana Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia menyangka, bersangka bahawa sekadar mereka berkata amanna, mereka beriman. Ini bagi orang yang beriman. Adakah mereka sekadar menyatakan bahawa mereka ini beriman wa hum la yuftanun, hal keadaan mereka tidak diuji, tidak difitnah, tidak dibalakan. Maknanya dalam sesuatu kehidupan ini dia ada ujian-ujian yang tertentu, termasuklah ujian kematian, ujian penyakit dan sebagainya. Maka sebab itu Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quranul Karim ada ujian dari sudut kehilangan harta, ada ujian dari sudut kehilangan nyawa orang yang disayangi, ada ujian dari sudut penyakit, ada ujian dari sudut macam-macam lagi. Jadi semuanya itu adalah datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menariknya Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quranul Karim, iaitulah orang yang bila ditimpa ujian ni, alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Iaitu orang yang apabila ditimpa ujian, ditimpa musibah ini, antara asas yang pentingnya mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi jangan salah faham, jangan kata yang ni saja kan. Bukan itu maksudnya. Tapi ini antara asas yang penting. Maknanya menggambarkan keimanan yang teguh kepada Allah. Bila ditimpa apa ujian, dia patahkan balik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak menyalahkan Allah, dia tidak menyalahkan takdir, tapi dia tetap kekal beriman kepada qada qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini bagi Allah dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagi orang yang ada asas yang kuat inilah, maka mereka ini akan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Mereka ini akan mendapat selawat daripada Allah dan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya ingat perkara asas yang penting ini kita kena faham, ini adalah salah satu ujian. Cuma kadang-kadang ujian itu bersifat individu. Ya, ada orang kena penyakit dan sebagainya, dan kadang-kadang ujian ini bersifat umum, ya, bala yang besar yang kena kepada hampir kesemua umat manusia itu. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Alhamdulillah, satu penjelasan yang cukup baik daripada Fadil Ustaz tentang topik kita pada pagi ini, asal usul wabak, yang sebenarnya secara hakikat untuk mendasari pemahaman kita Fadil Ustaz, setiap manusia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatta para nabi dan para rasul juga diuji. Dan mungkin sedikit Ustaz tentang bagaimana kita nak meneladani dan juga pengajaran ibrah daripada kisah-kisah yang mungkin ada berlaku terdahulu kepada para nabi, para anbiya alaihi wassalatu wassalam, sebagai pengajaran untuk permulaan kita pada pagi ini, insya-Allah. Baik, para nabi, para rasul adalah manusia yang paling banyak mendapat ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kemudian orang yang di bawah darjat daripada para nabi, di bawah darjat daripada rasul, ya. Sebab itu kalau kita membuka Al-Quranul Karim, kebetulan kita pun banyak masa berada di rumah dan sebagainya. Kalau kita buka dalam Al-Quran, kita akan baca kisah-kisah para nabi yang mereka ini diuji dengan pelbagai ujian. Ada para nabi, ada para rasul yang diuji dengan ejekan sehingga dikatakan la sahirum majnun, ya, dituduh sebagai tukang sihir, dituduh sebagai gila. Maknanya majoriti masyarakat ketika itu, ya, majoriti masyarakat ketika itu kata seorang nabi ni, seorang rasul sebagai gila, sebagai tukang sihir. Tuan-tuan bayangkan kita hari ini buat satu perkara, tiba-tiba orang kutuk kita dalam WhatsApp dan sebagainya, viral kan sebagainya, kan, rasa tak keluar. Lama juga tu tak muncul kan. Kalau dalam WhatsApp tu live group dan sebagainya kan. Ini maknanya majoriti masyarakat ketika itu menyatakan manusia ni, nabi ni, rasul ni gila dan dia adalah tukang sihir. Kan? Itu salah satu ujian yang dihadapi. Ada nabi yang rasul yang menghadapi cubaan dibunuh, ya, menghadapi cubaan dibunuh, pelbagai perkara dilakukan, ya. Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa,
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua mereka ini menghadapi ujian untuk dibunuh. Ada nabi yang diuji dengan penyakit. So dalam konteks kita ini, nabi yang diuji dengan penyakit adalah Nabi Ayub alaihi salam, ya. Nabi Ayub alaihi salam, dia diuji dengan kehilangan harta yang banyak, sebab diceritakan dalam kitab bahawa Nabi Ayub ni seorang yang kaya sebelum itu, dan dia ada pengaruh, ya, dalam masyarakat, ya. Maka diuji dengan kehilangan harta kekayaan satu, tapi Nabi Ayub bersabar. Diuji dengan kehilangan anak-anak mati, meninggal dunia. Nabi Ayub bersabar. Kemudian diuji dengan penyakit, ya, penyakit, katanya penyakit kulit, ya, tak diceritakan dalam Al-Quran ni. Maknanya dalam tafsiran tu kita bukan nak detailkan penyakit apa nama, tidak, ya. Kita nak ambil pengajaran, dia diuji dengan ujian kehilangan harta, kehilangan ahli keluarga, anak-anak, dan diuji dengan penyakit. Dan tetapi Nabi Ayub alaihissalam tetap bersabar, dan akhirnya Nabi Ayub berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doa Nabi Ayub? Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Dan ingatlah kisah Nabi Ayub alaihissalam, idh nada rabbahu, ketika Nabi Ayub memanggil Tuhannya, memanggil Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Nabi Ayub adukan kepada Allah? Anni massani ad-durru, sesungguhnya Allah, aku ditimpa oleh mudarat. Dia bagi tahu, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala ditimpa mudarat. Tapi Nabi Ayub dia tak minta sembuh. Dia tak minta ni. Cuma dia menyatakan wa anta arhamur rahimin, dan engkau ya Allah Maha rahmat, pemberi rahmat, ya. Itu maknanya seni berdoa yang ditunjukkan di dalam Al-Quranul Karim. Kita ni doa direct terus, ya Allah, minta direct terus, kan. Doa dalam Al-Quran ni dia ada seni dia, adab dia. Ya Allah, aku ni sakit, ditimpa musibah, engkau tu Maha penyembuh, kan. Aku ditimpa mudarat, engkau Maha merahmati. Jadi bila mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, maka dalam kisah ini bila Nabi Ayub berdoa sebegitu rupa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengkabulkan, mustajabkan, maka diberi kesembuhan kepada Nabi Ayub alaihissalam. So balik kepada persoalan tadi, maknanya ujian ini sudah berlaku, ya. Dan orang yang paling banyak menerima ujian adalah para nabi dan para rasul. Dan dia bukan bermakna bila diuji ini bermakna Allah Taala benci. Betul. Tidak juga, kan. Kadang-kadang kita suka tuduh orang ni kena ujian, itulah balasan Allah Taala pada muka dia dan sebagainya, kan. Tidak juga, kan. Sebab kalau kita kata macam tu, makna nabi-nabi banyak diuji. Betul. Kan? Adakah nabi-nabi dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak, ya. Jadi bagaimana bila kita menerima ujian itu, bagaimana kita nak menghadapinya? Adakah kita nak menyalahkan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bersabar, ataupun kita memuji Allah, kita tetap bersabar? Itu yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita. Allahu akbar. So ingat ada satu doa yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seingat saya Ummu Salamah radhiyallahu anha pernah menyebutkan, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Mungkin satu doa yang mungkin sebagai kita kata boleh kita amalkan dalam konteks kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah. Dan alhamdulillah, Fadil Ustaz, kita dah pun ada di Facebook pada ketika ini soalan daripada rakan kita yang bertanya, Nurul Hidayah Saifuddin di Facebook. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah hikmah daripada amalan penjarakan sosial ketika wabak? Adakah yang terkorban ketika wabak itu dikira sebagai mati syahid? Apakah tanggungjawab umat Islam ketika wabak sedang berlaku? Sekian, terima kasih. Soalan cukup baik daripada Nurul Hidayah Saifuddin di Facebook, Ustaz, insya-Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hidayatan lis-shawab. Orang yang ditimpa musibah, penyakit, ya, dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, disebut, dia tidak sebut tentang COVID lah, ya, masa itu belum ada COVID lagi, ya. Disebut di dalam hadis, sebab penyakit ni penyakit yang sudah ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan penyakit itu lebih awal lagi, iaitulah penyakit taun, ya, penyakit taun. Dia penyakit taun ni penyakit yang macam sekarang lah, maknanya boleh tersebar, mudah tersebar, berjangkit, merebak dan sebagainya.
dan bila kematian tu beribu-ribu dan sebagainya. Jadi Nabi SAW ditanya tentang penyakit taun, ya, penyakit taun. Maka Nabi SAW menyatakan annahu kana azaban, sesungguhnya taun itu, penyakit taun itu adalah satu azab yang Allah Ta'ala bangkitkan ala man yasha, kepada sesiapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Maknanya dia umum. Ya, macam COVID ni lah. Maknanya dia satu penyakit yang umum. Ya. Kita pun tak tahu orang ni ada penyakit. Sebab itu kita ada penjarakan sosial. Ya. Kita ikut peraturan 1 meter dan sebagainya. Jadi satu penyakit yang umum, taun ni. Begitulah penyakit-penyakit yang berjangkit. Mungkin kita kata apa kolera, apa dulu ada flu dan sebagainya, ya, Spanish flu dan sebagainya. Banyak penyakit tu. Jadi Rasulullah SAW sebut tentang contoh taun, iaitu taun ni satu azab. Kita akan merasai azab, ya, merasai azab dalam keadaan penyakit kita sekarang ni, ya. Tetapi faja'alahu Allahu rahmatan lil mu'minin. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan penyakit itu, menjadikan azab itu sebagai rahmat bagi orang yang beriman. Bagi orang yang beriman, bila dia beriman betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tahu ini semua takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita tak boleh nak elak. Faqaddarahu taqdira. Ini semua telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia beriman kepada qada qadar Allah Subhanahu wa taala dan dia berusaha, bertawakal kepada Allah, berusaha dengan sebab musabab, ya. Berusaha dengan ilmu yang ada tu, macam mana nak menghapuskan, nak mengurangkan penyakit, nak menghapuskan penyakit, ya. Itu makna beriman kepada qada dan qadar, bukan makna menyerah bulat-bulat kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada penyakit wabak COVID-19 ni, tak apa, kita pergi je masuk, kita tawakal kepada Allah, beranikan diri. Kalau Allah kata sakit, tak sakit. Kalau dia frontliner depan, tak payah pakailah pakaian PPE dan sebagainya, katanya pasal dia kata tawakal sungguh-sungguh kepada Allah. Bukan macam tu, ya. Maknanya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi pada masa yang sama kita berusaha. Kita gunakan sebab-sebab, ya. Penyakit ni berjangkit macamnya, kita gunakan sebab-sebab itu, ya. Jadi orang yang beriman betul-betul kepada Allah, Allah jadikan penyakit ini rahmah, ya, sebagai satu rahmah kepada dia. Maknanya dia betul-betul dapat meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia terkena dengan ujian penyakit itu, dia bersabar dan sebagainya. Kemudian menarik di dalam hadis Nabi SAW, Nabi sebut falaisa min 'abdin yaqa'ut ta'un. Tidaklah ada daripada seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang kena penyakit taun. Yang kena penyakit taun, ini menarik kita tentang penjarakan sosial, ya. Fayamkuthu fi baladi au fi baiti. Bila dia kena penyakit taun ni, seumpama dengan taun ni, kalau kita kiaskan, kita kembangkan, maka dia berada di negara dia, kawasan dia, dia berada di rumah dia. Dalam satu riwayat, dia berada di rumah. Macam sekarang ni lah. Maknanya kita kena berada di rumah, tak boleh keluar kecuali kalau ada urusan-urusan yang tertentu, ya. Kalau nak beli barang dan sebagainya. Jadi dalam hadis ni menarik. Maknanya disebut di dalam hadis berada di dalam kawasan dia, jangan keluar dari kawasan dia, berada di dalam rumah dia. Jadi sudah disebut di dalam hadis Nabi SAW, ya. Dan yang menariknya bila disebut dalam dia berada dalam rumah ini, satu, ada dua syarat yang diletakkan di dalam hadis Nabi SAW. Syarat yang pertama sabiran. Syarat yang pertama sabiran. Dia menghadapi ujian penyakit taun ini atau penyakit yang seumpama dengan taun ini dalam keadaan sabar. Sabar maknanya dia tidak keluh kesah, dia tidak gelisah, dia tidak menyalahkan Allah Subhanahu wa taala, dia sabiran, sabar. Dan syarat yang kedua, ya'lamu annahu la yusibahu illa ma katabahu Allah alaih. Dia tahu, dia yakin bahawa dia tidak akan ditimpa sesuatu melainkan sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ada dua syarat bila seseorang terkena penyakit taun ini. Dia dua syarat, dia berada di rumah dia berada di kawasan dia, dan dia sabar, dan dia tahu ini adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala.
bila dia meninggal dunia, dia diberikan pahala mithlu ajri syahid. Diberikan pahala seumpama orang mati syahid. Jadi kita boleh kembangkan ya, orang yang terkena penyakit COVID ni dan sebagainya, ada ganjaran pahalanya insya-Allah, kerana lebih kurang samalah antara COVID-19 ni dengan wabak taun. Situasi dah. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz, satu penjelasan yang cukup baik. Mudah-mudahan terjawab persoalan rakan kita yang bertanya. Alhamdulillah. Saudara sedang penonton dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tanyalah Ustaz detik muhasabah. Kalau kita Fadil Ustaz rujuk beberapa info sedikit kita nak sebut melalui ataupun menerusi laman web rasmi Kementerian Kesihatan Malaysia, sehingga setakat ini iaitu pada 14 April, kes keseluruhan yang telah pun sembuh 2,478 dan termasuk yang terbaru 202 pesakit yang telah pun sembuh dan discharge daripada hospital, dan kadar kesembuhan secara puratanya 49.69%. Alhamdulillah, ini menunjukkan satu statistik yang cukup positif kepada negara kita, dan mudah-mudahan kita terus membantu petugas Barisan Hadapan dan juga seluruh pihak yang berjuang bertukar lumus untuk memutuskan rantaian COVID-19 ini, dan insya-Allah kita akan berehat seketika. Jadi saudara, terus duduk di rumah, dakwah, biar tanya Ustaz sampaikan. Biar tahu jangan keliru, kembali selepas ini. Wa min sayil asqam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu dari penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tanyalah Ustaz detik muhasabah. Dan ketika dunia saat dunia dilanda wabak COVID-19, inilah masanya untuk kita sama-sama untuk kembali bermuhasabah di atas segala ujian dan juga perkara yang kita tempuh pada hari ini. Mudah-mudahan semua ini berakhir dan menjadikan kita lebih dekat kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, tanyalah Ustaz detik muhasabah bersama saya masih lagi Da'i Anas selaku moderator pada pagi ini. Alhamdulillah, dan kita bersama dengan Fadil Dr. Nizam Abdul Kadir membicarakan topik asal-usul wabak, dan telah pun dijelaskan oleh Fadil Ustaz sedikit tentang soalan-soalan yang telah pun kita raikan di Facebook dan juga perkara-perkara yang bersangkutan dengan topik yang kita bicarakan pada pagi ini. Dan Fadil Ustaz, kalau boleh kita terus raikan lagi soalan daripada rakan kita yang bertanya, yang mengajukan di Facebook. Nurul Huda Tajuddin. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Adakah, yang pertama soalannya, adakah asal usul sesuatu penyakit itu berlaku akibat kecuaian kita sebagai manusia dalam menjalankan kehidupan seharian? Dan yang kedua soalannya, benarkah COVID-19 ini merupakan satu wabak yang berpunca daripada kegagalan manusia untuk menghargai segala nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala terhadap umatnya, tidak mengira darjat maupun pangkat? Mohon pencerahan, terima kasih. Dua soalan di situ oleh Nurul Huda Tajuddin di Facebook, Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim ya. Kalau kita bercakap secara umum asal usul penyakit ini, ya salah satu perkaranya dia ada dua lah ya. Salah satu dari sudut keimanan kita, kerohanian kita, perkara ini adalah takdir daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu asas keimanan kita. Yang keduanya dari sudut sebab, dari sudut zahir, dari sudut fizikalnya, kita nampak sesuatu penyakit itu berlaku. Ya, ia berpunca, ada sebabnya daripada kecuaian kita ya. Katalah kita kemalangan sebagai contoh ya. Bila berlaku sesuatu kemalangan, sudah tentu dari sudut kerohanian kita, keimanan kita, ini takdir daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu. Tapi dari sudut sebab musabab, ada tak di sana satu kecuaian daripada kita? Kita memandu dalam keadaan mengantuk, kita memandu dalam keadaan yang kita kata terlalu laju dan sebagainya, kita tak dapat nak kontrol. Kita memandu dalam keadaan kenderaan kita tidak diservis dengan baik, tayar yang roda yang kita kata yang tak bagus tak bagus ya, bunga pun dah tak ada, brake pun dah tak makan elok dan sebagainya, angin tak cukup dan sebagainya. Ada sebab musabab ketika itu. Jadi
Ya, dari sudut qada qadar bila berlaku kemanan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita kena juga melihat dari sudut sebab musabab, kerana kita hidup mesti ada kaitan dengan sebab musabab. Kalau tidak susahlah kan. Semuanya tak boleh nak buat sebab musabab kan. Kita berlaku kemalangan, accident, innalillahi, selesai, tak boleh bawa ke mahkamah kan. Jadi kita ada dua unsur ketika itu. Apa-apa penyakit lah. Ya, apa-apa penyakit. Kita kena penyakit kencing manis, kita kena penyakit darah tinggi, kita kena penyakit jantung, apa-apa penyakit sekalipun sebagai contoh, ya itu betul satu sudut, mana ini takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dari sudut sebab musabab, kita tengok baliklah cara pemakanan kita, cara kehidupan kita dan sebagainya. Sebab itu bila sebut penyakit ni, dia ada sebab dia. Mungkin dari sudut faktor pemakanan dan sebagainya, ya. Jadi begitulah apa-apa penyakit sekalipun, ya. Jadi barangkali perkara yang sama juga berlaku kepada wabak COVID-19 ini. Cuma saya pun tak terbacalah secara umum apa sebab penyakit, apa puncanya, macam-macam teori muncul dan sebagainya. Itu bukan bidang saya lah untuk campur tangan, ya. Tapi sudah tentu ada sebab musabab. Kenapa penyakit ini datang daripada mana? Macam dululah kita katakan ada virus Nipah kan. Betul. Ada daripada binatang sekian, berpindah daripada binatang. Itu ada kajian-kajian dia kan. Jadi maknanya ada dari sudut kerohanian kita tu ada, dan dari sudut sebab musabab pun kita kena ambil kira juga. Wallahu a'lam. Begitu juga Ustaz, sedikit tentang nyamuk, tentang bagaimana nyamuk yang sekecil itu boleh mendatangkan penyakit dan mudarat kepada kita. Ya. Allahu akbar, betul hebatnya. Ya, penyakit kita kata denggi dan sebagainya kan. Punca daripada nyamuk. Maka kita pun bertawakal sungguh-sungguh kepada Allah. Biarlah kena denggi apa nyamuk, dah nyamuk Aedes ni, tak apa, aku tawakal kepada Allah kan. Tidak juga. Jadi kita kena ada iringkan keimanan kita, tawakal kita kepada Allah. Pada masa yang sama kita berusaha dengan sebab musabab. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, mudah-mudahan terjawab persoalan rakan kita yang bertanya. Dan berikutnya Fadil Ustaz, kita raikan lagi soalan daripada rakan kita yang mengajukan di Facebook Mujahidah Solehah. Assalamualaikum Ustaz dan Naim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimanakah usul fiqh berperanan dalam mendepani wabak dan juga penyakit? Dan apakah tanggungjawab umat Islam? Mohon pencerahan. Syukran. Walaupun ringkas, soalan yang cukup bagus daripada Mujahidah Solehah Ustaz. Baik, beliau bertanya tentang masalah peranan usul fiqh dalam mendepani penyakit dan sebagainya, ya. Dia ada kaedah-kaedah yang diambil daripada Al-Quran dan ada kaedah-kaedah yang diambil daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Misalnya ada kaedah yang disebut di dalam Al-Quran, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Janganlah campakkan diri kamu di dalam kebinasaan. Kita tahu dah tempat itu binasa, ya. Dia ada kaedah saddu dzara'i' lah. Ya, saddu dzara'i' mana menutup jalan-jalan kepada pintu-pintu yang membawa kepada kemusnahan, pintu-pintu yang membawa kepada keburukan, itu saddu dzara'i'. Salah satu asas yang penting dalam usul fiqh. Dia ada kaedah ad-daruru yuzal, kemudaratan itu hendaklah dihilangkan, ya. Kemudaratan hendak dihilangkan. Kemudian ada kaedah bahawa sesuatu itu mestilah ditakdirkan dengan kadar-kadar yang sepatutnya, ya. Sebab itu dalam kita kata PKP kita ni, Perintah Kawalan Pergerakan. Maknanya berada di rumah itu asas, ya. Berada di rumah itu satu asas. Tapi ada yang diberi kelonggaran. Mana ditakdirkan kadar mudarat itu ditakdirkan. Orang ni dibenarkan, orang ni dibenarkan, sektor ni dibenarkan, ketua keluarga dibenarkan keluar rumah untuk beli barang dan sebagainya. Tidaklah kita kata 100% tak boleh keluar langsung. Tak boleh beli barang. Mati-matilah lah rumah. Macam negara lain kan. Itu dia ada takdir, dikadarkan ikut keadaan itu. Ini maknanya kesemua itu ada dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya ada hadis maknanya sebut kalau kamu mendengar satu penyakit taun, penyakit yang berjangkit ni, wabak ni taun. Kalau penyakit kecil manis tak apa. Kalau kamu dengar jiran kamu kena kecil manis, janganlah ziarah dia. Jangan pergi dekat. Jangan pergi dekat. Tidak. Sebab dia tidak berjangkit. Kalau kamu dengar penyakit taun di satu kawasan, maknanya taun ni dia berjangkit. Dia berjangkit. Kamu jangan masuk kawasan tu
dan orang yang berada dalam kawasan itu jangan keluar daripada kawasan itu. Maknanya prinsip kuarantin itu ada di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Alhamdulillah. Dan Fadil Ustaz, kita terus raikan soalan yang berikutnya di talian pada ketika ini. Pemanggil kita telah pun bersiap sedia. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dayana dan Ustaz. Okay, soalan saya begini tanya. Apakah sebaik-baik perkara yang boleh kita jadikan hikmah di sebalik wabak yang berlaku masa kini? Itu saja soalan saya pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Ismail Mak Isa dari Sungai Buloh yang bertanya. Alhamdulillah awal buat panggilan pada pagi ini. Sebaik-baik perkara yang kita boleh jadikan hikmah pengajaran untuk kita dengan situasi yang kita sedang lalui pada ketika ini, Ustaz. Sedikit insya-Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Antara hikmah yang penting yang kita boleh lakukan pada sekarang ini ialah kita nak kena patah balik sesuatu perkara itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kepada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Betapa kerdilnya kita, betapa lemahnya kita, ya, kita menghadapi suasana yang begitu dahsyat, ya. Kita tengok sebuah negara yang hebatlah sebagai contoh. Betul. Negara yang besar kan. Bagaimana keadaan yang berlaku, negara terpaksa ditutup. Betul. Ya. Negara kita pun terpaksa kawal perintah pergerakan. Jadi maknanya sehebat-hebat kita sebagai manusia membangunkan tamadun, binaan bangunan yang banyak dan sebagainya, tetapi bila ditimpa sesuatu ujian tu kita akan nampak kelemahan kita. Betul. Jadi sini maknanya dari sudut individu kita patah balik betapa lemahnya kita. Jadi sebab itu saya nak kaitkan ayat tadi tu. Ayat tadi tu maknanya allazina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini ayat ni sebagai ibrah, sebagai pengajaran kepada kita. Maknanya manusia ini apabila mereka ditimpa sesuatu musibah, tak kiralah kehilangan nyawa, kehilangan harta benda dan sebagainya, asas yang pentingnya ialah inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah bagi Allah, milik Allah, dan kami akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itulah pada masa ini kita nak kena insaf, kita nak kena sedar. Kerana apa? Kerana ia adalah sesuatu yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ingat ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Hadis sebut, ya, ada pelbagai pandangan lah tentang masalah hadis ni dan sebagainya. Cuma nak ambil pengajaran, ya. Maknanya disebut di dalam hadis ni, apabila zahir maksiat, apabila dizahirkan perkara-perkara keji dan diiklankan di dalam masyarakat, maka datang satu penyakit yang akan menimpa mereka. Itu mafhum di dalam satu hadis. Maknanya sini maknanya bila kita tahu keadaan ni, kita patah balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Maknanya ia kemurkaan daripada Allah, azab daripada Allah, supaya kita patah balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kembali betulkan yang biasa dan biasakan yang betul. Allahu akbar. Mudah-mudahan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kekuatan kepada kita untuk kita kembali bersihkan yang mana patut dibersihkan dan betulkan yang mana yang patut dibetulkan. Ustaz, sedikit bila mana Ustaz dan juga pemanggil tadi bertanya tentang hikmah, Ustaz. Ya. Saya teringat bagaimana terzahirnya akhlak sisi positif masyarakat kita bila mana ada dalam kalangan mereka walaupun dalam keadaan kesempitan, taklah kaya sangat tapi tetap mengulurkan bantuan, buat kita kata pelindung muka dengan handmade, Ustaz, dengan tangan sendiri, dan juga ada yang buat nasi lemak hantar kepada petugas-petugas barisan hadapan, dan ini merupakan satu sisi yang cukup positif yang mana kita mengharapkan mudah-mudahan lebih ramai lagi di luar sana yang menghantarkan ataupun menzahirkan sisi baik seperti ini, insya-Allah, Ustaz. Dan berikutnya kalau kita boleh raikan lagi, Ustaz, soalan daripada rakan kita di WhatsApp yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah kaitan dengan kerap mencuci tangan dan pengambilan wuduk dengan wabak ini, Ustaz? Adakah dengan menjaga wuduk adalah satu kaedah untuk mengelakkan daripada terkena jangkitan wabak? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih semua. Izara Mentakak Pahang yang bertanya, Ustaz. Baik. Saya ingat ada satu perbincangan, ya. Satu perbincangan yang dikatakan ada hadis, ya. Ada hadis yang menyatakan bahawa kalau ada penyakit-penyakit tetapi orang yang ambil wuduk ni tak akan kena penyakit itu, ya, ada disebut dalam diwar-warkan jugalah, tapi wallahu alam
sekadar bacaan saya tidaklah dijumpai satu hadis yang betul-betul kita boleh sabitkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya orang yang berwuduk ini, jaga wuduk ni tak akan terkena penyakit. Ya. Sebab kita menyaksikan orang yang jaga wuduk, orang yang baik pun terkena penyakit, ya. Itu dari sudut satu hadis, ya, sebab ada diwar-warkan hadis tu. Tapi dari satu sudut maknanya bila kita mengambil wuduk ini, kita asasnya, konsepnya ialah kita menjaga kebersihan. Sebab bila kita mengambil wuduk ni, dia ada perkara wajib, dia ada perkara sunat. Perkara wajibnya kita membersihkan tangan, ya. Kita berkumur, kita buang kotoran yang ada di dalam hidung. Disebut dia sebagai berkumur ni madmadah, masukkan air dalam hidung ni istinsyak. Jadi bila kita basuh tangan ni, maknanya sekurang-kurangnya sebagai seorang yang beriman kepada Allah, sekurang-kurangnya 5 kali sehari dia basuh tangan untuk ambil wuduk. Itu satu. Bila dia nak makan, dia basuh tangan lagi. Kan? Lepas makan, dia basuh tangan lagi. Maknanya dari satu sudut konsep Islam menekankan soal kebersihan. Dan kuman ni biasanya dia berkait dengan benda bersih ke benda kotor? Benda kotor, kan? Benda kotor. Jadi sini kita nampak maknanya Islam dari asalnya menjaga kebersihan, dan bila kita menjaga kebersihan tu insya-Allah kita lebih mudah terhindar daripada terkena penyakit. Bukan kata bila kita wuduk tak akan kena penyakit. Tidak juga. Bukan begitu, mah. Ya, dari sudut asbab musababnya. Dari sudut rohaninya ini perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Basuh muka dan sebagainya, satu perintah, kan, ta'abbudi dari satu sudut. Sebab itu bila orang tanya kita, bila kita kentut pasal apa basuh muka, kan, bila kentut patut basuh muka ke basuh tempat kentut, kan, ada ini ta'abbudi, ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita buang air kecil kentut kita tak perlu basuh ke tak bersih, tapi bila ambil wuduk basuh muka, kan, itu ta'abbudi. Tapi dari satu sudut bila kita kaji konsep, kita kaji falsafah, wuduk ini adalah asas kepada Islam untuk supaya kita ni menjaga kebersihan. Kerana dengan menjaga kebersihan, dia menghindarkan kita daripada mudah terkena jangkitan penyakit. Wallahu a'lam. Amin, insya-Allah, mudah-mudahan. Dan alhamdulillah Fadil Ustaz, mudah-mudahan terjawab soalan kita, rakan kita yang bertanya sebelah tadi di WhatsApp, dan insya-Allah Ustaz banyak lagi yang akan kita perkatakan, yang akan kita kongsikan. Ialah Ustaz Detik Muhasabah insya-Allah akan berehat seketika. Saudara terus duduk di rumah, dakwah biar tayalah Ustaz sampaikan, biar tahu jangan keliru, berehat seketika. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal judham wa min sayil asqam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu dari penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah masih lagi terus setia bersama dengan kami Tanyalah Ustaz Detik Muhasabah. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda yang masih lagi terus memberikan sokongan kepada kami dengan terus menonton dan mengikuti. Dan bagi anda yang ingin menghantarkan sebarang persoalan atau kemusykilan, boleh terus hubungi kami di talian bebas tol 1800 88 1677 atau menghantarkan menerusi aplikasi WhatsApp di 011 1233 6480, atau terus sahaja tinggalkan soalan anda menerusi laman rasmi kami di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Dan saya minta jasa baik bagi yang menonton di Facebook untuk sebar luaskan, mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Dan Fadil Ustaz, kita masih lagi bersama dengan Fadil yang berbahagia Dr. Nizam Abdul Kadir membicarakan tentang asal-usul wabak. Dan Fadil Ustaz, dengan izin kita raikan lagi soalan daripada rakan kita di Facebook yang bertanya, Mas Ripah Nur. Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan semua kru yang bertugas. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Soalannya Ustaz, mengapakah kita disarankan supaya menutup aurat dan pemakaian penutup muka bila keluar daripada rumah? Adakah kuman dan virus daripada sesuatu wabak seseorang itu keluar melalui hidung dan mulut? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Soalan dia ada kaitan dengan kesihatan sikit Ustaz, insya-Allah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Sama ada
wabak, ada penyakit ataupun tidak, ya, perkara yang pentingnya ialah kita ni hamba Allah Subhanahu Wa Taala, hendaklah kita mematuhi perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi soalan tadi tentang masalah tutup aurat, ya, dia bukan masalah bila wabak aja, ya. Kalau tak ada wabak pun, adakah bila habis wabak nanti boleh buka aurat balik? Tidak juga kan. Sebab ini perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Sama juga kita beribadat. Adakah bila kita wabak ni, kita kena rajin baca Quran, kena banyakkan solat dan sebagainya. Bila habis wabak nanti tak perlulah kita nak baca Quran, tak perlulah kita nak solat kan? Tidak, ya. Jadi ini hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Itu asas yang penting juga. Kemudian bila kita tengok soal kesihatan ni, dia ada soal sebab musabab. Betul. Ya, sebab musabab. Jadi bila sebab musabab ni lah, dia kena tengok kepada pandangan ahlu zikri, pandangan orang yang ahli dalam bidang dia. Ya, ahli dalam bidang dia, apa nasihat dia? Penyakit ni punca dia daripada mana? Cara nak elakkan dia begini. Kan? Itu makna kita perlu kepada bertanya kepada pakar dia, berasaskan umum firman Allah, fas'alu ahla dzikri. Bertanyalah kamu kepada ahli zikir. Mana ahli zikir kita ni sekarang ni siapa? Maknanya Kementerian Kesihatan Malaysia, panduan-panduan daripada mereka, dan juga kita Majlis Keselamatan Negara, ya. Kerana itu ahli zikir. Kita perlu merujuk kepada pihak yang berautoriti dalam masalah ini. Jadi maknanya bila ada nasihat supaya kita kata bila keluar berjalan pakai penjarakan sosial dan sebagainya, tidak boleh berkumpul beramai-ramai, itu kita patuhilah. Kita patuhi. Prinsip dia macam tu. Sama ada kuman tu keluar ataupun tidak, itu mana itu kajian. Sebab itu saya nak bawakan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Satu hadis Nabi tentang penyakit yang berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu kumpulan manusia datang ke Madinah. Bila datang ke Madinah, kemudian cuaca di Madinah itu, wallahu a'lam, barangkali cuaca itu menyebabkan mereka ada penyakit, ya. Maka dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam menyarankan kepada mereka supaya pergi ke tempat bela unta, dan Nabi arahkan mereka ini supaya minum min albaniha wa abwaliha, supaya minum daripada susu unta dan minum daripada air kencing unta. Ini makna dari sudut perubatan. Dari sudut perubatan. Kita tak bolehlah ambil hadis ni kan. COVID ni kena minum air kencing unta, lega. Ini ada hadis. Tidak. Dan itu makna perlu kepada kajian. Maknanya dan mereka buat apa yang Nabi suruh dan legalah. Kan, alhamdulillah kan. Ada hadis yang Nabi suruh minum madu tapi tak lega. Kan? Minum lagi tak lega. Ada je, ada tu. Kan? Ini soal perubatan ni, soal dunia ni, dia perlu kepada keahlian dia. Pakar dia. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah diutuskan untuk jadi doktor. Penyakit ni kena tanya Rasulullah. Jadi tabib. Rasulullah bukan tabib kesihatan fizikal ni, bukan. Itu bukan tujuan utama. Sampingan tu adalah ya panduan-panduan, ya, daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ni dia tibbil qulub. Dia membawa wahyu, dia bawa membersihkan hati, penyakit hati, ya. Jadi balik kepada persoalan kita tadi tu, maknanya kalaulah maknanya ada penyakit ni kuman dia begini, cara dia begini. Betul. Ada penyakit ni kuman dia macam ni, cara dia begini pula. Itu kita tengok panduan daripada ahli dia. Allah serah kepada pakar. Ya. Alhamdulillah, satu penjelasan yang cukup baik. Mudah-mudahan terjawab persoalan. Dan Fadil Ustaz dan juga para penonton tayangan Ustaz dari tim Muhasabah, insya-Allah kita di studio pada ketika ini berbesar hati kerana kita juga insya-Allah ketika ini sedang bersama dengan Al-Fadhil Datuk Dr. Daniel Zainal Abidin di talian telah pun berada bersama kita pada ketika ini. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi da'i. Apa khabar Datuk? Sihat? Syukur, alhamdulillah Da'i Anas. Alhamdulillah sihat. Dari Gelugur Pulau Pinang membuat panggilan, alhamdulillah. Ya Da'i.
Ya Datuk, insyaAllah sedikit tentang tajuk yang kita bicarakan pada pagi ini, asal usul wabak, dan mungkin sedikit Datuk Dr. Daniel boleh kongsikan tentang mungkin antara wabak yang pernah wujud dalam sejarah manusia dengan kita kata dengan situasi yang sedang meruncing pada ketika ini yang sedang melanda seluruh dunia, mungkin daripada pemerhatian dan juga analisa doktor sendiri, insyaAllah. Ya, terima kasih dari Anas dan juga Dr. Nizam, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati lagi dimuliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Memang di sudut sejarah telah berlaku banyak wabak berbentuk pandemik menyerang boleh dikatakan banyak negara. Antara yang agak menonjol, wabak yang dikenali sebagai bubonic plague yang telah menyerang pada tahun 1347 Masihi. Dia berpunca daripada bakteria yang dipanggil Yersinia pestis, dibawa oleh kutu tikus dan kemudian menyerang manusia dan menyebabkan apa yang kita panggil sebagai bubonic plague. Plague dalam bahasa kita istilahkannya sebagai hawar. Menyebabkan lebih kurang 100 ke 200 juta orang mati. Dan disebutkan juga lebih kurang 50% populasi di Eropah meninggal. Itu wabak yang paling menonjol dalam sejarah disebabkan bakteria. Demikian juga sebelumnya, pada tahun 541 Masihi, juga berlaku plague. Punca kumannya lebih kurang sama, yang menyebabkan lebih kurang 30 ke 50 juta orang meninggal dunia. Kemudian kita masuki abad 20. Pada abad 20 baru-baru ini, ada satu wabak yang amat menonjol, menyebabkan lebih kurang 40 ke 50 juta orang meninggal dunia. Berlaku pada tahun 1918 yang dikenali sebagai Spanish flu. Dia sekadar flu, demam sesama, tapi berbentuk yang dahsyat. Ramai yang meninggal. Kemudian baru-baru ini, pada abad 21, pada tahun 2009, berlaku lagi satu wabak flu yang dikenali sebagai swine flu, iaitu demam sesama babi, yang menyebabkan lebih kurang 1,5 juta meninggal dunia mengikut analisis yang dikemas kini. Dan sekarang kita diserang dengan COVID-19. COVID-19 ini disebabkan oleh virus. Virus ini, dia makhluk nano. Nano bermaksud teramat kecil. Dia bukan sel. Bakteria sel. Badan manusia ada banyak sel. Di badan manusia ada lebih kurang 30 trilion sel. Virus dia bukan sel. Dia makhluk nano, tetapi Allahu Akbar. Serangannya menyebabkan kita yang ada 30 trilion sel ini pening kepala dengannya. Dia makhluk nano. Menyedarkan kita tentang Allah itu memang agung. Dia buat apa yang dia suka. Lantas itulah wabak yang agak terkenal yang telah menyerang kita. Justru ini makhluk yang boleh kita kaji, yang boleh kita kenali. Virus yang menyerang sekarang dikenali sebagai SARS-CoV-2 ataupun SARS-CoV-2. Dia lebih kurang sama dengan virus yang menyerang kita pada tahun 2003 yang menyebabkan SARS. SARS itu berkaitan dengan penyakit yang menyerang paru-paru. Kuman virus 2003 lebih kurang sama dengan virus yang menghasilkan COVID-19 pada hari ini. Dengan sedikit perubahan, tetapi sedikit perubahan itu menyebabkan dia ledakan yang dahsyat yang berlaku pada hari ini. Dia virus. Dia virus. Oleh sebab sains boleh mengkaji, doktor, ada orang mengatakan dia ni jin. Ada yang mengatakan dia jin.
takkan pula jin. Astagfirullah. Virus ini dia ada RNA, dia ada protein, dia ada lipid, boleh kita teropong di bawah mikroskop elektron. Takkan jin ada RNA, takkan jin ada lipid. Kita teropong pula bawah mikroskop. Jadi orang Islam hari ini bila belajar agama dalam bab duniawi, kena faham sedikit sains. Ya, di sekitar abud, ibadah khusus, dalil Quran dan Sunnah. Tapi aspek duniawi, sains kena difahami sedikit sebanyak. Lantas bila kita faham virus itu ada RNA, ada protein dan diselimuti oleh lipid, lipid itu lemah. Itu rahsia disuruh kita banyak menggunakan sabun. Sebab sabun itu boleh memecahkan lipid, malah kita guna bahasa mudah, mematikan virus. Guna sabun ataupun hand sanitizer. Itu rahsianya kita disuruh buat physical distancing. Duduk 1 meter berjauhan. Dia ada sainsnya dan sains ini sebenarnya disuluh agama. Di zaman Nabi, macam Dr. Nizam sebutkan tadi, disebutkan jika berlaku wabak di suatu kawasan, jangan masuk. Yang berada di sana jangan keluar. Jadi bukan tawakal, maaf cakap, bukan tawakal membuta tuli. Oh, kita hanya takut kepada Allah, tidak takut pada corona. Tak perlu pakai mask, tak perlu pakai sabun. Masuk saja ke mana yang kita suka. Itu bukan tawakal yang Islam ajar. Nabi SAW tak ajar pun demikian. Kenapa kita nak ajar demikian? Malah hadis Bukhari mengatakan orang yang ada penyakit berjangkit jangan membawanya pada orang sihat. Hadis Bukhari. Itu tawakal dalam Islam. Jadi bila kerajaan KKM ambil tindakan untuk kita buat itu, jangan buat ini, kita orang Islam perlu sedar itu ada kebenarannya. Itu ada sunnahnya. Ada sunnahnya. Bukan sembrono dan kita patuh. Itulah Dain. InsyaAllah itu yang nak saya sebutkan Dain. InsyaAllah. Terima kasih Dr. Daniel Zainal Abidin, satu penjelasan secara tuntas dan juga ringkas yang cukup menarik tentang sejarah wabak yang pernah melanda seluruh dunia yang menjadi, kita kata, pandemik, dia punya istilah zaman sekarang ni, yang menjadi kebimbangan. Dan Alhamdulillah Fadil Ustaz, kita insyaAllah akan berehat sekali lagi dan Fadil Ustaz banyak lagi yang akan kita kongsikan, soalan-soalan yang akan kita raikan insyaAllah. Dan sebenarnya kita, para penonton sekalian, kita akan bersama sekali lagi dengan Dr. Daniel pada panggilan yang berikutnya. Jadi terus kekal setia bersama dengan kami insyaAllah sehingga ke hujung rancangan. Dan Fadil Ustaz, dengan izin kita nak berehat seketika. Jadi saudara, terus kekal di rumah, dakwah Biar Tanyalah Ustaz sampaikan, biar tahu jangan keliru, kembali selepas ini. Alhamdulillah, terima kasih dan terima kasih. Kurang lebih tepat sejam kita bersiaran semestinya dalam Tanyalah Ustaz. Detik muhasabah, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita dengar, yang kita ikuti kupasan daripada Fadil ahli panel kita, mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita. Dan Alhamdulillah kita masih lagi bersama dengan Fadil Ustaz Dr. Nizam Abdul Kadir. Dan bagi anda yang mengikuti kami sama ada menerusi Facebook ataupun TV3 dan juga TV9, Alhamdulillah, kita mohon jasa baik untuk terus sebar luaskan dan terus menghantarkan soalan kepada kami. Boleh hubungi di talian bebas tu 1800 881677 atau di WhatsApp 011, hantarkan soalan di WhatsApp 0112336480 atau terus sahaja ke laman rasmi Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Dan kita masih lagi berbicara tentang topik kita, asal usul wabak. Dan para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, seperti tadi kita telah pun bersama secara ringkas bersama dengan Datuk Dr. Daniel, sempat kita bertanyakan, mendengar nasihat dan juga pengalaman beliau dalam kajian tentang wabak yang pernah berlaku. Dan insya-Allah kita akan bersama sekali lagi dengan beliau selepas ini. Dan Fadil Ustaz, kita raikan dulu pemanggil kita yang bertanya yang telah pun berada di talian pada ketika ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi dalam Tanyalah Ustaz.
Apa khabar Ustaz dan Daif? Alhamdulillah sihat Haji Tukinun. Terima kasih atas Alhamdulillah. Okey, panggilan. saya Haji Tukinun Haji Mu'tadir pada Sudai nak tanya sikit Ustaz pagi ni. Silakan Tuan Haji insya-Allah. Persoalannya Ustaz, zaman ini sekarang ni kita wabak ni, adakah wabak ni di zaman Nabi dulu ada wabak macam ini yang kita ada sekarang? Dan cara yang kita buat sekarang ini ialah dengan mengadakan PKP atau pergerakan memberhentikan pergerakan. Adakah cara yang kita buat sekarang ni pada zaman Nabi dulu ada? Diadakan maknanya pergerakan ni tak perlu jalan, duduk rumah saja. Itu saja soalannya pagi ni Ustaz ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Haji Tukinun yang bertanya. Masya Allah, lama tak dengar suara, rindu rasanya. Alhamdulillah hari ini kita dapat bersua dan Fadil Ustaz serba sedikit tentang apakah pernah berlaku dalam sejarah bagaimana sahabat ataupun Nabi SAW mungkin pernah ada perintah kawalan pergerakan di zaman tersebut. Mungkin sedikit Ustaz. Tak lamalah PKP mungkin Ustaz. Ya. Dia zaman dulu tu dia tak berapa canggih lah penyakit macam zaman sekarang ni kan. Zaman sekarang ni dia canggih, maklumat pun cepat ya. Maknanya zaman sekarang kalau ada penyakit tu maknanya arahan daripada negara ni tak boleh keluar, daripada negara belah sana pun tak boleh masuk. Zaman dulu tak ada lah zaman Nabi tidak ada, zaman sahabat mana teknologi zaman tersebut ya. Dan penyakit pun dia tidaklah macam penyakit zaman sekarang ni ya. Dan ada disebut di dalam hadis ya, ada riwayat dalam hadis dinyatakan bahawa bila berlaku perkara sekian maka akan berlaku aujang, penyakit-penyakit yang tidak pernah ada pada umat sebelum, generasi sebelum ni belum ada penyakit tu. Jadi maknanya penyakit ni akan sentiasa berubah ya, wabak ni akan sentiasa berubah ya. Jadi secara umumnya kita katakan bahawa zaman Nabi itu ada penyakit itu biasa ada, dan penyakit zaman kita ini lebih banyak daripada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keduanya masalah kawalan pergerakan dan sebagainya itu, maknanya konsep sebegini ada dinyatakan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya yang ada zaman Nabi itu ialah wabak taun. Taun ni bukan zaman Nabi je, sebelum tu dah ada dah. Jadi maknanya bila dah ada ya, konsep kawalan itu sudah dinyatakan di dalam hadis. Maknanya disebut di dalam hadis, idza sami'tum, apabila kamu mendengar berita bahawa di sesuatu bumi, satu kawasan itu ada penyakit taun, fala tadkhuluha, maka jangan masuk dalam kawasan itu. Dan kalau penyakit itu ada dalam tu, kamu berada dalam kawasan kena penyakit itu, fala takhruju, jangan keluar daripada kawasan itu, firaran, dalam keadaan nak melarikan diri, takut kena penyakit. Kan kawasan ni dah ada penyakit ni, kita lari walaupun kita tak sakit lagi. Kalau kita keluar tu kerana kita ada tugasan ya, kita perubatan ke apa, itu tidak ada masalah. Ni kita keluar ni kerana nak lari dari itu. Maksud saya ialah konsep asas itu ada dinyatakan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, panduan-panduan tu. Maka menjadi tugas kepada kita untuk kembangkan lagi dan tambah sebab ini soal keduniaan. Betul. Bila soal dunia ni, antum a'lamu bi amri dunyakum. Kamu lebih tahu dengan hal urusan dunia kamu. Betul. Jadi tak bolehlah kita semata-mata Nabi sebut taun je. Penyakit apa Spanish flu Nabi tak sebut, COVID-19, kenapa kita nak buat kuarantin juga? Tak. Ini makna kita kena kembangkan. Kerana Nabi soal dunia ni Nabi bagi panduan sikit-sikit. Soal akhirat, soal ibadat khusus Nabi bagi detail. Kan, detail. Soal dunia ni Nabi panduan sikit-sikit dan kita kembangkan lagi ya. Jadi ada panduan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada satu lagi panduan, la yuridanna mumridun ala musih. Maknanya jangan dicampur adukkan antara orang yang sakit dengan orang yang sihat. Ya, salah satu tafsiran dalam hadis ni yang saya ingatlah kalau tak silap ya, maknanya kalau penyakit itu berjangkit jangan dicampurkan antara yang sakit dengan yang sihat. Bimbang
penyakit itu berjangkit kepada yang sehat. Kuarantin lah namanya, Kuarantin juga. kuarantin. Maknanya Allah. ada panduan, konsep panduan tu ada disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Masya-Allah, tabarakallah, ni satu perkara yang cukup menarik, yang lari macam mana pun kita tetap balik kepada Allah Subhanahu wa taala, panduan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan masya-Allah, tabarakallah Ustaz, kita raikan lagi soalan dengan izin Ustaz yang bertanya rakan kita di WhatsApp yang berikutnya. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebagai pesakit yang menerima sesuatu wabak penyakit, contohnya yang seperti menular sekarang COVID-19, sememangnya mereka merasa tertekan dan kecewa. Jadi bagaimanakah cara atau kaedah untuk kita membantu mereka dalam menghadapi ujian yang dihadapi berlandaskan kepada ajaran Islam? Mohon penjelasan. Terima kasih. Mungkin sebagai sokongan kepada mereka yang jangkiti. Dia bila penyakit ni pun kita tak boleh datang dekat kan, tak boleh nak ziarah dan sebagainya. Salam macam biasa pun tak boleh. Salam biasa pun tak boleh. Pak Long kita kena COVID. Jomlah kita pergi hospital ziarah Pak Long kita kan. Kita bagi kata-kata nasihat sikit sebagainya. Hantar buah sikit. Hantar buah makan sikit. Kita tak boleh buat benda-benda yang sebegitu. Tapi inilah maknanya persediaan daripada kita ni, makna kita kena ada asas, asas keimanan kita, iaitulah keimanan kepada Allah dan keimanan kita kepada al-qadha wal qadar. Keimanan kita kepada qada qadar, kesemuanya itu telah ditentukan, telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila kita beriman kepada qada dan qadar ni, dia ada dua aspek yang perlu kita jaga. Iaitu aspek yang pertama, sesuatu perkara itu tidak menafikan usaha kita. Ya, tidak menafikan. Ya betul, semuanya telah ditentukan oleh Allah. Kita sakit, kita sihat, ya, semuanya telah ditentukan oleh Allah, tetapi tidak menafikan usaha. Betul. Kenapa tidak menafikan usaha? Antara sebabnya kita tidak tahu takdir Allah, sama ada kita sihat ataupun kita sakit. Kan? Kita bila kita tak tahu, kita kena usaha. Jadi sebab itu perkataan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bila ditanya, bila orang bagi tahu dia ada wabak taun sebelah sana, nak patah balik ke Madinah. Taun di bumi Syam. Nak masuk ke bumi Syam ataupun patah balik. Jadi Sayyidina Umar dia buat keputusan bila dia bincang dengan beberapa sahabat, bincang patah balik. Maka ada yang bertanya, adakah kamu nak lari daripada qadar Allah, ketentuan Allah Subhanahu wa taala? Maka jawab Sayyidina Umar, nafirru min qadarillahi ila qadarillah, atau kama qala. Ya, kita lari daripada qadar Allah kepada qadar Allah yang lain. Kan? Lari daripada satu qadar kepada satu qadar. Sebab semuanya itu qadar Allah, takdir daripada Allah. Kita tak tahu hakikatnya, Allah Ta'ala tentukan kita apa. Maka kita kena usaha. Jadi ini keimanan kepada qadar, mestilah kita iringkan dengan usaha. Itu satu aspek. Aspek yang kedua, dalam keimanan kita kepada qada dan qadar ini, bila kita kena sesuatu benda yang kita tak suka itu, maka di sinilah kita yakin ini ketentuan daripada Allah dan kita kena hadapi kenyataan itu. Kita kena sabar dan kita kena usaha lagi. Kita kena usaha lagi. Sabar. Sebab itu sebut dalam hadis ni, orang yang nak diberi pahala mati syahid, beri pahala mati syahid bila dia kena penyakit taun tu, disebut dalam hadis fayam kuthu fi baladi au fi baitihi sabiran. Dia berada kurung di dalam rumah dia, kuarantin diri dia di dalam kawasan dia, di dalam rumah dia atau tempat yang ditetapkan itu, sabiran, dalam keadaan bersabar. Dalam keadaan bersabar. Duduk elok-elok, waktu semayang, baca Quran, istighfar, sabar ya Allah ujian ni kan. Tak mampulah nak sabar macam Nabi Ayub alaihissalam tu, tidaklah kan. Doalah ya Allah bagilah sembuh cepat ya Allah. 4 hari tu 4 hari sudah ya Allah kan. kan hari ni test terus dapat utusan kan. Esok pun test negatif. 4 hari boleh keluar ya Allah kan. Minta kepada Allah Subhanahu. Sabiran, sabar. Dan dia tahu bahawa sesuatu itu tak akan kena kepada dia melainkan ketentuan daripada Allah. Jadi balik kepada soalan, bila dah kena ni macam mana? Maknanya kalau kita boleh WhatsApp-lah, sabarlah. Kawan kita ke apa, ke jiran kita yang kita kenal kan, minta dia sabar. Tanya khabar ya.
Rasanya kalau kita duduk teknologi ni tak berjangkit kot. Kan? Allah. Kan? Tak ada lagi dalam tak ada sejarah, lagi, tak ada lagi dah. tak ada lagi dah Allah kan. Kok buat video call kau lepas tu kita pula kena tak ada lagi. Dibatuk dah. Dibatuk Screen dalam tu terkena kita tak ada Allah lagi dah jadi bolehlah kita usahakan tanya khabar, bagi nasihat. Dan saya tahu bahawa sabar ini satu perkataan yang mudah diucap. Betul. Tetapi orang yang nak menanggung benda sabar tu itu satu berat, benda yang berat. Berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul jadi kalau orang kita sakit sabar mudah kita nak ucap. Betul. Tapi orang yang nak terima tu itu realitinya Kalau kita kena pun orang kata pada kita sabar aku tahulah kan. Tak payah ulang banyak kali. Tak payah ulang banyak kali. Jadi itulah maknanya kita kena saling mengingat. Sebab itu dalam Quran wal asri innal insana lafi khus illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bis haqqi wa tawasaw bis sabr. Itu berpesan-pesan dengan kebenaran, berpesan-pesan dengan sabar. Allahu akbar. Alhamdulillah, satu jawapan yang cukup menarik dan juga baik daripada Fadil Ustaz. Mudah-mudahan terjawab persoalan. Alhamdulillah. Dan Fadil Ustaz, masih lagi kita membicarakan asal-usul wabak dan kita terus raihkan lagi Ustaz soalan daripada rakan WhatsApp kita. Assalamualaikum Ustaz dan Na'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Setengah orang berpandangan sesuatu wabak atau penyakit yang berlaku adalah disebabkan oleh fenomena alam atau perbuatan dan kecuaian manusia. Mereka tidak melihatnya sebagai bala atau ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah ini berkaitan dengan iman seseorang? Mohon pencerahan. Terima kasih. ARO Sungai Petani yang bertanya Ustaz soalan. Cukup menarik. Baik, dua perkara yang perlu kita lihat satu, benda ini ujian wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kata Allah, kami akan uji kamu bisyarri dengan perkara yang jahat, wal khairi dan perkara yang baik, fitnatan sebagai satu fitnah, sebagai satu ujian. Benda tu benda nampak jahat, itu juga ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Benda baik pun dia satu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita sakit, bila sakit ni biasa tak eloklah. Ini juga fitnah, ujian daripada Allah. Bila kita sihat, itu juga ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan jadi kita sekarang ni kita memandang orang yang sakit diuji. Orang yang sihat tidak diuji. Itu salah tu. Bukan macam tu. Bukan macam tu. Orang yang sakit diuji oleh Allah dengan sakit. Orang yang sihat diuji oleh Allah dengan sihat. Maknanya orang yang sakit diuji dengan sakit, tengok dia sabar atau tidak. Orang yang sihat diuji dengan sihat, nak tengok dia bersyukur ataupun tidak. Orang yang disempitkan harta, miskin, dia diuji dengan kemiskinan. Orang yang Allah luaskan rezekinya, kekayaan, ujian bagi dia. Sama ada dia nak bersyukur atau tidak. Jadi apa-apa sekalipun pusingan dia, kita semua dalam darul ibtila, darul imtihan, dalam dunia ujian sekarang ini. Apa keadaan sekalipun. Sakit diuji, sihat diuji, miskin, sempit harta pun diuji, kaya pun diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sibuk pun diuji, masa kita lapang pun kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala Jadi kita kena lihat dari sudut keimanan kita, ini adalah ujian daripada Allah. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Allah Taala uji benda baik, benda jahat sebagai fitnah kepada kamu. Satu. Tetapi itu maknanya dari satu sudut, benda-benda ini berlaku juga dengan hasil perbuatan jahat tangan kita ini. Zaharal fasadu, zahirnya keburukan, kejahatan ini di bumi, di darat dan sebagainya dengan sebab tangan-tangan manusia. Tangan-tangan manusia. Kita katalah berlaku banjir, kan? Bila berlaku banjir, ya itu ujian daripada Allah. Ya, ujian daripada Allah. Tapi kaji tengok. Hutan ditebang, ya. Sungai tak dalamkan. Bukit digondol. Dia ada sebab musabab. Maknanya fasad, keburukan yang berlaku itu dengan sebab tangan-tangan manusia. Kan? Tapi satu sudut kita beriman ini ujian daripada Allah Subhanahu. Jadi kita kena pandang dari dua sudut. Sudut dunia pun kita kena pandang, sudut akhirat pun kita kena pandang. Sudut fizikal pun kita kena pandang, sudut rohani pun kita kena pandang. Sama juga saya ingat dengan dalam konteks rawatan pun,
rawatan dari sudut dunia, dari sudut fizikal, sainsnya dengan ubat sekian-sekian, itu satu sudut. Tapi rawatan juga dari sudut kita berzikir kepada Allah, kita baca doa, kita baca doa disebut bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' was samiul alim. Itu makna rawatan-rawatan dari sudut kerohanian kita di samping fizikal secara dunia. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Alhamdulillah Ustaz. Dan yang menariknya Ustaz, di samping kita melihat bagaimana frontliner kita, petugas berhadapan berjuang, dan kita juga berjuang untuk menghadapi wabak COVID-19 ini, kita juga berjuang untuk menentang virus satu lagi Ustaz, iaitu virus penyebaran berita palsu Ustaz. Iaitu yang dilihat seperti menjadi satu barah penyakit yang cukup berbahaya juga Ustaz sebenarnya. Dan saya teringat bila mana Ustaz mungkin ada sedikit komen tentang bagaimana berlaku di zaman Nabi SAW, sahabat yang pernah ditegur oleh Nabi SAW tentang yang sakit kepalanya, kemudian dia meninggal sebab mendengar nasihat daripada sahabat untuk mandi juga. Ini mungkin bila kita kata doktor segera untuk sekalian, bagi tip begitu begini, minum air sekian-sekian, kita buat air begitu, dan doktor menyalahi pandangan tersebut. Dan inilah satu perkara yang kita sepatutnya tidak berbuat demikian Ustaz. Jadi mungkin bukan kepakaran kita lah. Ya, betul. Bukan kepakaran kita. Disebut dalam riwayat hadis man tatabbaba. Ya, siapa buat pandai jadi doktor. Tatabbaba. Dan dia tidak diketahui pernah belajar ilmu kedoktoran dan sebagainya, fahuwa dhamin, maka dia kena jamin. Apa yang dia nasihat itu dia kena jamin balik. Dia bagi nasihat salah dan sebagainya. Tertanggung atas dia. Tertanggung atas dia. Dhaman atas dia. Jadi balik kepada hadis, ada disebut dalam riwayat hadis, ya, ada riwayat hadis seorang sahabat tu luka kepala dan diberi nasihat oleh sahabat yang lain, dan nasihat itu salah. Nasihat salah dan kalau tak salah sahabat yang luka itu meninggal dunia. Ya. Ialah meninggal dunia itu takdir daripada Allah, itu Rasulullah beriman. Tapi maknanya nasihat yang salah itu. Jadi maknanya sini kita kena berwaspada. Janganlah kita sebarkan benda-benda yang tak pasti. Dapat petua ni daripada Tok Guru sekian. Ya, kawan saya sekian, dia kata kawan dia kena COVID tu makan buah apa tu lega. Kan, buah ni payah dapat, ataupun makan rumput sekian. Rumput ni kena pijak dulu, bagi lembu pijak dulu, makan lega. Kita pun sebarkan ni. Ni kawan saya kata kawan dia kena betul lega. Siap buat gambar ke tak? Buat gambar lagi. Ya, jadi orang pun ni maknanya petua-petua yang bukan daripada ahli dia, ya, tidak dibuktikan secara saintifik. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan kita sama-sama ambil iktibar atas apa yang telah disampaikan oleh Fadil Ustaz. Dan Fadil Ustaz, kita insya-Allah di TV3 akan tamat di sini. Tapi sebelum tu Ustaz, ada satu berita yang mungkin bingkisan yang kita boleh bacakan sebagai info kepada para penonton menerusi berita harian online. Hampir 4,000 orang yang tidak pernah diuji positif dianggap sudah meninggal dunia. Masya Allah, tabarakallah. Ini satu berita yang cukup mengejutkan, dan jumlah kematian dipercayai di New York melebihi 10,000 orang Ustaz. Ini New York saja. Di Amerika Ustaz. Ini satu perkara ataupun kebimbangan yang sebenarnya patut kita rasa risau. Walaupun berlaku di luar negara, tetapi kita bimbang ianya menular dan juga berlaku juga di tempat kita seandainya kita tidak mematuhi perintah kawalan pergerakan yang telah pun diisytiharkan oleh kementerian kita, insya-Allah. Jadi terus kekal di rumah. Jika tidak ada keperluan, jangan keluar rumah. Insya-Allah kita patuh arahan dari semasa ke semasa, insya-Allah Ustaz. Di TV3 Tanya Ustaz Detik Muhasabah kita akan tamat di sini. Kita akan sambung di TV9 siaran tambahan 30 minit. Saudara terus kekal di rumah. Dakwah biar Tanya Ustaz sampaikan, biar tahu jangan keliru.
dunia dilanda COVID-19. Inilah masanya kita kembali bermuhasabah, kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, siaran tambahan 30 minit Tanyalah Ustaz, Detik Muhasabah kembali di TV9. Terima kasih atas tontonan anda. Kepada semua para penonton Tanyalah Ustaz, Detik Muhasabah, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita masih lagi bersama dalam perbincangan asal usul wabak, topik yang kita bincangkan pada pagi ini bersama Fadil Ustaz Dr. Nizam Abdul Kadir, dan terus menghantarkan sebarang persoalan atau kemusykilan boleh terus hubungi kami di talian bebas tu 1800 88 1677 atau hantarkan ke aplikasi WhatsApp di nombor 011 1233 6480 atau terus tinggalkan soalan anda, ajukan kemusykilan anda di laman rasmi Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan daripada sebarang bentuk bala bencana, musibah, wabak, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa mengambil langkah-langkah yang perlu sebagaimana saranan daripada pihak kementerian, iaitu PKP, Perintah Kawalan Pergerakan, insya-Allah. Dan Fadil Ustaz, ya, kita sambung kita punya perbincangan perbahasan kita asal usul wabak, topik yang kita bincangkan ini dengan kita raikan lagi soalan daripada rakan kita yang mengajukan di WhatsApp. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon pencerahan, apakah amalan kerohanian yang paling baik dilakukan semasa wabak COVID-19 yang berlaku sekarang ini? Terima kasih Ustaz dan Da'i, biar tahu yang keliru daripada Ila dari Tasik Gelugur Pulau Pinang, Ustaz, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Da'i. Terima kasih kepada yang bertanya. Muslimin muslimat, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hemat saya, amalan kerohanian ni bukan sekadar pada musim wabak dan sebagainya, tapi kita kena sentiasa mendekatkan taqarrub diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mendekatkan diri kepada Allah, muraqabah, ya, rasa kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi biarlah kalau kita nak atur perancangan tu banyaklah, ya. Kita boleh baca Al-Quran, kita boleh tadabbur Al-Quran, kita boleh mengisi masa dengan pelbagai aktiviti yang berfaedah. Kalau kita boleh melihat sejarah orang-orang yang hebat, ya, sejarah orang yang hebat ni. Misalnya ada seorang ulama namanya Al-Imam As-Sarkhasi ataupun Sarakhsi sebutnya. Beliau dipenjarakan, ni ulama mazhab Hanafi, ya. Dipenjarakan di bawah penjara bawah tanah, dan dalam keadaan dikurungnya beliau inilah beliau menghasilkan kitab rujukan dalam mazhab Hanafi, iaitulah kitab Al-Mabsut. Isi masa tu, ya, seorang ulama ni dia mengisi masanya dengan menghasilkan kitab ketika dia dalam tahanan. Mana kita dalam kuarantin ni tahanan juga kan, ya? Maknanya pengisian apa yang kita nak buat masa pengisian kita itu. Jadi pengisian dari sudut kerohanian kita semayang, kita baca Quran. Betul. Yang lain-lain tu kita mengisi masa dengan, mungkin ada orang dia buat amalan kemasyarakatan, yang disebutkan tadi, maknanya menghulurkan bantuan, sukarelawan dan sebagainya. Ini juga amalan yang baik. Bagi yang tak begitu mungkin boleh bersama keluarga. Betul. Dan sebagainya. Jadi bagaimana kita nak mengisi masa itu adalah terserah kepada kita. Betul. Tetapi yang pentingnya ialah kita menjaga hubungan kita, hablum minallah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hubungan kita dengan Allah ni dua aja, iaitulah perkara yang pertama, kita jaga yang fardu, yang wajib. Bila yang kita jaga yang fardu, yang wajib, kita tambahkan dengan perkara yang sunat. Ya, bukan wajibkan perkara sunat tak. Kita tambahkan dengan perkara yang sunat. Kita memperbanyakkan amalan-amalan yang sunat. Maksudnya memperbanyakkan amalan sunat, katalah masa tidak kuarantin dulu, tidak PKP dulu, kita sehari boleh baca setengah muka surat, ya. Mungkin masa PKP ni boleh baca setengah juzuk sehari, satu juzuk sehari kan, memperbanyakkan, mempertingkatkan. Ini terserah kepada kita. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Alhamdulillah, kita manfaatkan sebaik mungkin, dan lagi-lagi pula Ustaz, tambahan kita akan memasuki kurang lebih 7 atau 8 hari memasuki bulan Ramadan Mubarak. Kita kena buat persiapan. Dulu kalau kita jadi makmum ya, biasa lelaki ni, sekarang dah upgrade dah. Allah dah naik kita jawatan sikit jadi imam belakang Ustaz. Allahu akbar. Mudah-mudahan kita dah buat persediaan lah di rumah
untuk kaum Adam, insya-Allah kita pakat jadi imam tarawih di rumah insya-Allah. Bukan jadi imam, Bilal sekali. Bilal sekali. Kalau boleh tambah selawat sekali lagi bagus insya-Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan ujian kepada kita untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Fadil Ustaz, kalau kita lihat trend ataupun budaya masyarakat kita yang 2-3 hari di kebelakangan ni pihak kementerian menzahirkan kebimbangan sedikit sebab ada pertambahan bilangan kenderaan di jalan raya, seolah-olah ini satu mesej ataupun satu bukti bahawa seolah-olah kita ni masih ada segelintir yang tidak mematuhi perintah kawalan pergerakan. Dan apakah berdosa kita tidak mematuhi arahan ulil amri sedikit Ustaz insya-Allah? Ya, kepatuhan kepada ulil amri ini dinyatakan di dalam nas Al-Quranul Karim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasulullah dan ulil amri. Taat kepada Allah dengan kita merujuk kepada Al-Quranul Karim, ya, rujuk kepada Al-Quran. Taat kepada Rasulullah dengan melihat kepada riwayat-riwayat hadis, riwayat-riwayat sunnah yang ada di dalam kitab-kitab hadis, ya. Dan dinyatakan lagi dalam nas Al-Quran ulil amri, ya, orang yang memegang urusan, yang ada kuasa daripada kalangan kamu. Ini juga perlu kita patuhi, ya, perlu kita patuhi. Jadi merupakan satu kesalahan bila kita tidak mematuhi perintah pihak berkuasa, ya. Kerana apa? Kerana kita melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi bila melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala ini merupakan satu kesalahan, satu dosa. Kerana Allah Taala memerintahkan begitu. Jadi ulil amri kita sekarang ni adalah pihak kerajaan, adalah pihak polis, adalah pihak Kementerian Kesihatan, ya. Tengoklah bidang masing-masing tu, mereka adalah ulil amri yang ditafsirkan oleh para ulama. Salah satu makna ulil amri itu adalah pihak kerajaan. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Alhamdulillah, mudah-mudahan terjawab dan juga memberikan bimbingan kepada kita untuk terus kita mematuhi perintah kawalan pergerakan. Dan insya-Allah Ustaz, kita sekali lagi kita akan bersama dengan istimewa ni satu kita kata suasana ataupun keadaan yang memberikan kebaikan kepada kita sebab kita dah dengar tadi daripada Datuk Dr. Daniel Zainal Abidin untuk slot yang pertama dan kita ada slot yang kedua panggilan bersama dengan Datuk Dr. Daniel Zainal Abidin yang telah pun berada di talian bersama kita pada ketika ini. Assalamualaikum Datuk, sekali lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi dari Anas. Ya. InsyaAllah, apa khabar Ustaz sekali lagi? Syukur Allah izinkan sihat. Syukur Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Doktor untuk kesekian kalinya buat kali yang kedua bersama kita. Dan sebut sedikit Doktor, sebentar tadi Doktor telah pun menjelaskan tentang wabak yang pernah melanda dunia satu ketika dahulu. Ada yang 40 juta, 50 juta, mengorbankan hampir separuh daripada populasi penduduk di Eropah. Dan Datuk, sebagai kita kata panduan bersama, mungkin boleh kongsikan kepada para penonton tanya Ustaz wabak yang pernah melanda umat Islam secara detail dan juga secara kajian yang dilakukan oleh Datuk Doktor sendiri insya-Allah. Terima kasih dari Anas, Dr. Nizam, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati lagi dimuliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ada sebuah hadis riwayat Imam Bukhari yang menyebutkan bahawa tidak akan berlaku kiamat sehingga 6 perkara ini berlaku terlebih dahulu. Pertamanya, kewafatan baginda alaihi salatu wassalam. Yang keduanya, pembebasan Baitul Maqdis. Dan ulama yang mengkaji mengatakan ia berlaku pada tahun 16 Hijrah. Telah berlaku. Kemudian yang ketiganya ialah kamu diserang penyakit seperti wabak yang menyerang kambing-kambing yang mati secara tiba-tiba. Itu akan berlaku sebelum kiamat. Para ulama yang mengkaji hadis ini mengatakan wabak ini telah berlaku. Iaitu pada tahun 18 Hijrah. Ia dipanggil sebagai wabak Amwas. Amwas ini di kawasan Palestin ketika itu. Yang menyebabkan lebih kurang 25,000 orang meninggal dunia. Termasuk antaranya sahabat-sahabat yang Masya Allah. Seperti Abu Ubaidah Ibn Jarrah radhiyallahu an meninggal dunia sebab musabab wabak. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an meninggal dunia sebab wabak yang sama.
Jadi jika ada orang mengatakan jika berlaku wabak, orang Islam insya-Allah terselamat, kita ada aura khas. Tidak mestinya begitu. Sahabat-sahabat radhiyallahu anhum pun pernah terkena wabak dan meninggal, tetapi masya-Allah seperti yang hadis yang Dr. Nizam sebutkan tadi, mereka mendapat rahmah insya-Allah, apatah lagi para sahabat. Jadi itu wabak amwas da'i. Pernah berlaku. Kemudian dalam tulisan oleh Imam Az-Zahabi, kitab bernama Syiar A'lam Nubala. Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala menceritakan tentang wabak dan kebuluran yang pernah berlaku di negara Mesir dan di bumi Andalus. Dalam kitab itu beliau menyebutkan begitu dahsyat kebuluran dan wabak sehingga masjid-masjid kosong. Allahu Akbar. Jadi bila orang mengadu, oh sekarang kita tak diizinkan berjemaah, sembahyang berjemaah tidak boleh. Dia bukan pertama kali berlaku da'i. Betul. Pernah berlaku. Dan kajian mengatakan wabak dan kebuluran itu berlaku pada tanggal 448 Hijrah. Jadi ini dua yang agak menonjol. Ada lagi yang dikarang oleh Imam Ibn Hajar Asqalani, tapi tak mengapa, lebih kurang sama. Jadi apa yang hendak kita buat sekarang je? Mungkin sebagai rumusan lah da'i ya. Pertama saya rasa Allah. Hubungan dengan Allah itu paling penting. Solat yang 5 kita buat awal waktu dengan khusyuk. Ketika sujud, kita berdoa untuk diri sendiri, untuk Malaysia, untuk umat. Jauhkan kita dari COVID-19. Allah. Jangan lupa keluar rumah, baca doa yang diajar oleh sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Baginda Ar-Rasul SAW ajar kita tentang ini. Sehari 3 kali. Pagi 3 kali, petang 3 kali. Baca doa yang Ustaz Nizam ajar tadi. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Begitulah seterusnya. Hubungan dengan Allah ketika wabak dan di luar wabak. Bukan tunggu wabak. Di luar wabak pun hubungan dengan Allah mesti mantap. InsyaAllah. Itu pertama. Yang kedua, mindset, cara fikir. Kena sangka baik dengan Allah. Kena ada positive thinking dengan Allah. Tapi kita ada sandaran untuk merangsang ke arah positive thinking. Contoh dalam surah At-Talaq. Surah nombor 65. Ayat nombor 7. Di hujungnya, Allah berfirman, saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Dan Allah menjadikan selepas usrin, selepas susah, ada senangnya. Itu Islam ajar, positive thinking. Ketika kita menderita wabak melanda, insya-Allah Allah gabungkan susah dengan senang. Dia bersekali. Maaf, bersekali. Jadi selepas susah, Allah beri jaminan ada senang. Kata orang putih, there is always light at the end of the tunnel. Ujung terowong mesti ada cahaya. Maka itu kita ambil dari Quran. Jadi kita yakin insya-Allah. Selepas ini Allah akan redakan COVID-19. Kita kena yakin berdasarkan dalil tadi. Dan akhir sekali da'i dan doktor, tuan-tuan dan puan-puan, ambil hukum sebab musabab. Ini pun kita belajar dari Quran. Bila kita kaji Quran, tambah di musim PKP ini, contoh kita baca surah Maryam. Surah nombor 19. Sampai ke ayat nombor 25. Cerita tentang Maryam yang sedang mengandung hamil. Allah muliakan beliau. Kemudian menderita, kena tuhmahan masyarakat. Tiba-tiba Allah perintahkan apa? Maryam ayat 25. Wahuzzi ilai. Goncang pohon kurma. Ya Allah, ketika sakit menderita, Allah mau beliau bangun goncang pohon kurma agar buah kurma jatuh boleh makan dengan enaknya. Maksudnya kena berusaha mengambil hukum sebab musabab. Jadi pada hari ini
kenalah kita pakai sabun, jaga physical distancing, ikut arahan ulil amri, jangan langgar. Baik, InsyaAllah Da'i, insyaAllah. itu saja Da'i. Ya. Terima kasih Datuk Dr. Daniel Zainal Abidin, satu perkongsian yang cukup menarik dan beserta dengan nasihat untuk sama-sama kita hayati bersama dan seperti mana yang disebutkan oleh Fadil Datuk Dr. Daniel, wabak tidak kenal sesiapa, Ustaz. Wabak tidak kenal sesiapa. Jangan duk rasa cakap kemah lah bahasa orang kampung kita. Sembang derah lah kita kata. InsyaAllah tabarakallah kita sama-sama patuhi arahan dari semasa ke semasa. Mudah-mudahan Allah pelihara kita. Jadi insyaAllah Ustaz, kita nak berehat sekali lagi. Jadi saudara terus kekal di rumah. Dakwah biar tadi nak Ustaz sampaikan. Biar tahu jangan keliru, kembali selepas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal judham wa min sayil asqam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu dari penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Amin ya rabbal alamin. Saat dunia dilanda COVID-19, inilah saatnya kita kembali bermuhasabah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, siaran Tanya Ustaz biar tahu jangan keliru, detik ataupun saat kita bersama-sama bermuhasabah. Masih lagi bersama dengan Al-Fadil yang berbahagia Ustaz Dr. Nizam Abdul Kadir. Kita membicarakan asal usul wabak. Dan Alhamdulillah, terima kasih kepada para penonton yang terus setia sehingga ke hujung rancangan. Dan detik-detik yang terakhir ini kita insya-Allah Ustaz, kita semampu kita akan raikan soalan-soalan yang datang kepada kita. Jadi terus setia menghantarkan soalan kepada kami, hubungi di talian bebas tu 1800 881677 ataupun menghantarkan menerusi WhatsApp 011112336480 atau soalan boleh tinggalkan di Tanyalah Ustaz TV3 di Facebook dan mudah-mudahan kita sama-sama bantu sebar luaskan, mudah-mudahan bermanfaat dan dari semasa ke semasa terus patuhi arahan perintah kawalan pergerakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua insya-Allah. Dan Fadil Ustaz, kita raikan lagi soalan daripada rakan kita yang bertanya di Facebook, Nur Azalina Sulaiman. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terdapat sesetengah individu bila mana datangnya musibah, mereka seolah-olah menjadikan sebagai satu bahan jenaka atau bahan lawak. Segalanya mahu diedit dan bahan jenaka dan sebagainya. Apakah hukumnya Ustaz? Dan apa nasihat Ustaz kepada segelintir pihak seperti ini? Syukran, jazakallah khair Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ada benda masa kita boleh melawak, boleh bergurau. Ada masa kita tidak sewajarnya, tidak seharusnya melakukan perkara yang sedemikian. Ya. Bila benda-benda serius, benda-benda besar, benda-benda penting ni, bila kita buat gurauan ni, kadang-kadang dia jadi satu maklumat yang palsu. Kadang-kadang dia boleh menyinggung perasaan hati orang yang dibuat lawak itu. Ya. Katakanlah kita sebarkan berita kematian, ya. Katalah kawan kita tu dibawa ambulan, kita pun buat lawak sebarkan keluarga dia semua ni macam-macam lah kan, apa semua ni keturunan apa yang ada penyakit. Ya. Kita buat saja nak bergurau melawak dan sebagainya, ya. Jadi ini adab yang tidak sepatutnya, perkara yang tak sepatutnya dilakukan oleh manusia, apatah lagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita kena jaga benar sebegitu. Kerana Nabi SAW ni sebut soal lawak jenaka ni, memang Nabi lawak jenaka. Tetapi lawak jenaka Nabi, gurau Nabi ni tidak sampai menipu, tidak sampai berdusta dan tidaklah menyinggung perasaan orang lain. Misalnya contoh Nabi bergurau, ya. Ada seorang perempuan datang, perempuan tua datang, ya, perempuan kalau tak salah perempuan datang, dah tua, ya. Yang pentingnya dia dah tua. Minta supaya
dia masuk ke dalam syurga, minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah bagi jawapan, orang tua tak boleh masuk syurga. Tak ada dalam syurga. Tak ada dalam syurga, kan tak boleh masuk syurga. Jadi orang ni tua ni pun dia sedih, kecil hati lah kan. Pasal Rasulullah kata orang tua tak boleh masuk syurga kan. Sentap lah, tersentap lah. Jadi bila pun balik, baru Rasulullah panggil. Rasulullah nak gurau. Rasulullah bagi tahu yang masuk syurga nanti semuanya orang muda-muda, kalau tua pun akan ditukar jadi muda dan sebagainya. Ini gurau. Rasulullah tak menipu. Dan Rasulullah tak biarkan benda tu berlarutan berhari-hari. Masa tu juga Rasulullah betulkan ya. Salah sangka dia itu. Itu contoh gurauan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Baik. Mudah-mudahan menjadi panduan kepada kita Ustaz. Kadang-kadang kita dalam istilah kita pada hari ini dia panggil troll Ustaz. Semua benda nak ditrollkan. Masya-Allah tabarakallah. Dan alhamdulillah Ustaz, kita dah pun sudah tak sedar dah pun sampai di penghujung rancangan Ustaz. Alhamdulillah, dan mungkin sedikit sebagai kesimpulan terakhir yang mungkin Ustaz boleh kongsikan untuk tajuk kita asal usul wabak yang kita bicarakan pada hari ini insya-Allah Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tadi dah Dr. Daniel dah sebut tentang masalah sebab musabab ya. Kita dah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya nak sebutkan satu doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kena musibah ya, dan musibah ni berat tak tertanggung kepada kita, satu hadis daripada Nabi ya, la yatamannayanna ahadukum mauta min dhurrin asabah. Janganlah seseorang itu berangan-angan, bercita-cita untuk mati dengan sebab mudarat yang menimpa kepadanya. Ya Allah, matikanlah aku cepat sikit ya Allah, jangan. Walaupun sakit tu memang dahsyat dan sebagainya, kita rasa sakit tu. Tetapi kata Nabi, fa in kana la budda fa'ilan, kalau dia tak dapat, tidak nak kena buat juga, berat sangat dah, maka hendaklah dia berdoa, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li. Maksudnya apa? Tak semestinya doa dalam bahasa Arab ya. Maksudnya doa begini, ya Allah, hidupkanlah aku selama hidup itu baik bagiku. Hidupkanlah aku, panjangkanlah usiaku selama kehidupan itu baik bagiku. Wa tawaffani, dan matikanlah aku idza kanatil wafatu khairan li. Jika mati itu, wafat itu adalah lebih baik bagi aku. Maknanya serahkan kepada Allah. Dia redha, dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tak tertanggung dah, rasa berat sangat dah ni, ya. Rawatan tu tak apalah, teruskanlah. Tapi bila diserahkan kepada Allah, kalau hidup tu lebih baik bagi aku, hidupkanlah aku, dan kalau mati itu lebih baik bagi aku, matikanlah aku. Ya, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini doa. Jadi bila doa ni makna kita pasrah, kita akan rasa tenang, rasa redha dengan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Allahu akbar. Alhamdulillah, mudah-mudahan memberikan panduan kepada kita untuk kesimpulan keseluruhan topik yang kita bicarakan pada pagi ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah berkati kita, dan sedikit Ustaz mengundang keberkatan dan juga menjemput keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya minta sebaik Ustaz tutup dengan sedikit doa insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma afina min kulli bala'id dunya وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة غفر الله لنا ولكم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. Amin amin rabbal alamin. Terima kasih Fadil Ustaz Dr. Nizam Abdul Kadir atas kesudian bersama kita perbicaraan topik asal usul wabak. Dan kepada para penonton juga terima kasih, dan jangan lupa untuk terus ikuti siaran Tanyalah Ustaz pada esok hari. InsyaAllah sahabat saya Da'i Hilman selaku moderator dan ahli panel Ustaz Halim Din dengan topik kesempatan dalam kesempitan. Terus kekal setia bersama dengan Tanyalah Ustaz. Detik Muhasabah, mudah-mudahan Allah berkati kita. Terus kekal mematuhi perintah kawalan pergerakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhi kita daripada sebarang bentuk penyakit, bala bencana dan wabak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkati. Sehingga berjumpa lagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.